Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Okey, harapnya semua korang baik, alhamdulillah. Okey, berjumpa kita pada malam ini bersama geng robot untuk mengupas lagi topik-topik yang menarik berkaitan teknologi dan robotik di Malaysia. Okey, selamat datang pada yang baru masuk ke live di page Mekabotik. Okey, saya Rizwan akan menjadi host anda pada malam ini. So, yang baru join live ini, selamat datang diucapkan. Bagi yang belum like page ini, sila like, tag kawan anda untuk bersama-sama live ini dan share. So kita boleh mendengar sama-sama daripada mula sampai akhir. So sesi live kali ini kita akan berlangsung selama lebih kurang 45 minit. So stay tune sampai di akhir live, sebab kita ada kejutan untuk korang semua. Okey, tadi ada masalah teknikal, sebab tak dengar suara. Harap sekarang boleh dengar suara. Okey, jika korang ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah. Di bawah ini, boleh komen. So, malam ni topik kita berkaitan sumo robot. Kalau korang tahu sumo robot ni, nanti kita punya panel akan ketengahkanlah apa itu sumo robot sebenarnya. Dia berkaitan dengan sumo ke, dari Jepun ke? Okey, bersama panel kita malam ini, Cik Zuhelmi, atau mesra dipanggil Abang Amy, akan memberi sedikit ilmu beliau di dalam dunia sumo robotik ini. So, untuk pengetahuan korang semua, okey, saudara Amy ni sangatlah berpengalaman dalam membina pelbagai jenis robot sumo. Pernah memenangi beberapa pertandingan dan menjadi mentor di sekolah-sekolah berkaitan sumo robotik di serata Malaysia ini. So, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menyerahkan kepada saudara Amy untuk memulakan sharing beliau. Dipersilakan. Okay. Okey dah. Okay, boleh. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Saya doakan semoga anda semua sihat-sihat. Dan semoga kes-kes peningkatan COVID ni semakin menurun lah. Okay. So, tanpa berlengah masa, saya akan sharekan satu slide untuk anda. Sekejap ya. Okay, baik. Okay, so hari ini adalah kita akan buat sedikit sharing lah berkenaan dengan apa itu robot sumo, yang mana mungkin anda ada yang baru nak tahu pasal robot sumo, ataupun mungkin anda yang dah mencuburi tapi mungkin anda perlukan sesuatu benda yang baru ataupun info-info yang lebih mendalam lah. Okay, so saya ucapkan Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Muhammad Zuhelmi bin Kamarudin, ataupun boleh panggil dengan Amy, ataupun Amy Mechatronic. Okay, saya merupakan sarjana muda dalam kejuruteraan elektrik mekatronik dan grad pada 2016 lah, yang graduan UTM. Okay, so saya merupakan robotics and technology entrepreneur lah. Okay, so itu sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang saya lah. Okay, so saya tak nak ambil masa banyak sangat sebab kita pun nak go through direct terus, sebab kalau kita lambat inilah kan. Okay, so hari ni kita nak share berkenaan dengan robot sumo. Okay, nampak tak ada kita tulis introduction. Okay, ini bermakna kita ada beberapa part yang kita nak sorry, webcam. Okay, saya sambung balik mula. Okay, so kita akan sambung. Ini adalah berkenaan dengan robot sumo, berkenaan dengan kupasan berkenaan dengan introduction lah. Okay, sebelum tu saya akan share beberapa benda, iaitu okay, video. Okay, so kita akan playkan satu video untuk anda. Dah.
Okey Mi, teruskan. Okey, baik, saya teruskan ya. Okey, so daripada video tadi kita nampak kan ada, sorry. So kita nampak ada beberapa jenis video ataupun robot sumo yang kita tunjukkan lah. Ada yang daripada saiz yang kecil, sederhana dan besar. Okey, so itu adalah kategori-kategori ataupun spesifikasi yang tertentu yang melibatkan robot sumo. So kalau anda ingin membuat satu robot sumo yang mungkin pada spesifik ataupun kategori tertentu, okey, anda perlu mengikut dia punya spek ataupun dia punya peraturan lah untuk dapatkan hasil yang memuaskan lah. Okey, so saya introkan balik robot sumo ataupun saya panggil fizikal lah. Okay, so robot sumo fizikal yang ni adalah kita panggil robot yang mampu dia menolak keluar daripada gelanggang sebab dia macam umpama macam sumo lah, sumo Jepun. So sumo Jepun bila dia lawan dengan pihak lawan dia akan tolak sampai lawan dia terkeluar. So maknanya siapa yang robot mana yang berjaya menolak pihak lawan keluar, okay, dia akan diisytiharkan sebagai pemenang lah. Tetapi dia yang dua-dua lawan perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan sebab ada peraturan yang boleh, ada peraturan juga yang tak boleh dibuat. Okay. Okay, seterusnya adalah robot sumo online. Okay, so mungkin ini bagi anda mungkin yang baru ataupun kita boleh kata normal baru. So robot sumo online ni boleh kata robot sumo yang kita dah programkan dia untuk dia bergerak secara autonomous dan dia dapat menolak semua objek daripada objek daripada gelanggang secepat mungkin. Maksudnya dalam gelanggang sumo tu dia akan ada beberapa objek ataupun cube lah. Okay, kita ambil example macam cube ataupun kita tengok dalam ni kita letak cawan. Okay, so robot ni kena identify ataupun kena cari objek-objek yang ada supaya dia akan menolak objek tu keluar. Bermaksud siapa yang menolakkan ataupun menyelesaikan dia punya task tu dengan masa cepat, itu akan dianggap sebagai pemenang lah. So maknanya kalau game ada yang secara fizikal dia akan lawan one by one. Ada yang kalau online dia akan maksudnya kita akan buat task lah, completekan task dengan masa yang kita kata siapa cepat dia power lah macam tu. So sekarang ni dah kita kata normal baru. So banyak event yang memang kita kata mostly banyak event yang online. So kita rasa kita semua kena online. Walaupun kami tahu ramai yang rindu nak join robot semua lah. Ada ramai. Macam saya pun saya rindu juga nak macam mana kita nak ada event-event kan, nak lawan sama lawan. So kita pun rindu dah setahun lebih kita dengan COVID ni. So kita try dengan normal baru, kita join dengan robot sumo online. Okay. Okay, so ini adalah jenis dan juga spek sumo yang boleh anda hasilkan lah. Maksudnya kalau anda berminat ataupun untuk menghasilkan satu robot sumo, ada banyak kriteria ataupun yang berkaitan lah yang mana anda boleh buat. Yang pertama sekali yang bahagian atas ni anda boleh tengok ada dua jenis iaitu autonomous, di mana yang autonomous ni akan menggunakan sensor lah dan bergerak secara auto, dan juga RC sumo. Okey, mana RC sumo ni dia macam kita kawal lah, macam kita control kereta RC, macam tu juga kita kawal robot sumo lah. Okey, daripada dua jenis ini dia terbahagi pada tiga lagi jenis ataupun tiga kategori, iaitu yang pertama adalah kategori micro lah saya kata. So dia berat dia adalah 500 gram dan saiz dia 10 kali 10. Bermakna robot yang 500 gram ni boleh kata kecil lah, macam besar tapak tangan je. Okay, then yang kedua pula adalah 1 kilogram. Bermaksud saiz robot tu adalah 15 kali 15. Okay, ini memang kita kata mostly ataupun popular lah dekat dalam kita punya game dekat Malaysia. Yang mana banyakkannya banyak yang 1 kilogram lah. Okay, then yang seterusnya adalah 3 kilogram. Okay, so maknanya dia punya fasa dia daripada kecil, dia sedang-sedang dan dia besar. Okay, so 3 kilogram saiz dia makin besar dengan saiz dia adalah 20 kali 20 cm. So maknanya kalau kita nak pegang tu pun boleh kata berat jugalah. So macam benda tu memang kena solid lah. Okay, so maknanya kita kena buat robot-robot tu sesuai dengan lawan kita lah. Maksudnya kalau kita robot 500 gram,
kena buat spek yang untuk sesuai untuk tolak robot 500 gram. Tapi kalau kita buat 1 kilo, nak lawan dengan 3 kilo, agak-agak boleh lawan tak? Macam kata gajah lawan dengan kucing lah contohnya kan. So kucing lari dulu lah kan. Macam tu lah. Okay. Okay, so ini adalah pertandingan yang pernah dianjurkan lah yang berkaitan dengan sumo lah. Okay, ini saya listkan mana yang saya tahulah sebab ada yang kita orang tu dah lama dah tinggal setahun lebih ni. Ada yang kita dah lupa, ada yang kita ingat-ingat macam tu lah. Okay, so yang pertama sekali lah Singapore Robotic Game. Okay, Singapore ni memang kena game dia dekat Singapore lah. Dia setiap bulan Januari, setiap tahun ada. So kita pernah join selalu. Okay. Then next kita ada IIUM Robotic Competition. Yang ni dekat UIA. Okay, RBTX Petroscience. Okay, ni mungkin ramai dah tahu Petroscience dah buat satu game. Dia dah start 2017, 2018. Okay, dan sekarang ni lah. Okay, NRC. Dan juga okay, Penang International Robotic Competition. Ini saya rasa pada 2018 rasanya saya join. Okay, Johor Robotic Challenge. Okay, ini 2019. My Maker Robotic Challenge ataupun MRC, ini pun pada 2019 saya rasa. So benda dalam event-event ni ada game-game yang berkaitan dengan robot semua lah. So maknanya dalam Malaysia pun kita ada banyak event yang berkaitan dengan robot semua. Bermaksud kalau anda terlibatkan ataupun anda libatkan diri anda dengan pertandingan robot semua ni, memang kita kata kesinambungan dia tu banyak. Bukan kata kita beli ataupun kita ada satu biji robot, kita hanya guna untuk satu event saja. Lepas tu kita simpan balik, tak ada. Okay, so dia ada banyak. Maksudnya mungkin kalau ikutkan pada 2019, saya rasa event saya join tahun tu rasa banyak, sangat banyak. Ada yang berkaitan dengan sumo, ada yang berkaitan dengan line tracer. So dia banyak lah. So maknanya kesinambungan untuk pembelajaran tu adalah untuk setiap fasa-fasa tertentu. Okay. Okay, saya share sedikit lah pengalaman saya. Okay, inilah pengalaman saya melibatkan diri pada seawal 2013 lah. Okay, so daripada 2013 saya dah pernah join robotik. Bukan khusus pada sumo, tapi kata semua pada robotik lah. Ada yang robot biasa, ada robot control, ada yang robot line follow, ada robot sumo, ada robot macam-macam lah kata kan. Tapi kebanyakannya sumo lah. Okay, so daripada 2014 saya dah join. Ada yang kita join yang sampai ada Pembo Robot. So mungkin dah tak ramai lah yang ingat lagi pasal Pembo Robot. So Pembo Robot ni kira dulu-dulu yang famous lah. Dia punya event lah. Okay, then pada 2015 kita ada Fighting Robot. Kalau anda tengok kat sini, IUM start 2017. Dia akan berterusan lah, tiap-tiap tahun ada. So anda boleh lock lah tarikh ataupun tiap-tiap tahun lah. Okay, hujung bulan, hujung tahun, okay, ada IUM. Okay, so macam sama juga macam RBTX, dia orang dah bermula pada 2018 rasanya. Okay, 2018. Okay, waktu tu saya join open auto semua lah 1 kilo. So kat situ adalah menang sikit lah. Okay, sebab tapi sebenarnya kita tak join event, kita join competition ni bukan kita nak menang sebenarnya kita nak dapatkan pengalaman dan juga maaf bunyi gangguan sikit. Okay, so kita join event ni bukan kita nak menang sebenarnya. Kita tak ada menaruh harapan yang tinggi untuk menang sebab bila kalau kalah kita sakit. Sebab tu saya tak nak macam tu, sebab kita tak nak sakit. Okay, yang mana kita nak benda tu adalah kita nak pengalaman. Bagaimana kita nak sharing dengan orang-orang. Maksudnya waktu saya pergi sana pun saya ada guide sekolah-sekolah. So bila kita guide semua tu, kita share lah apa teknik-teknik yang boleh digunakan pakai dalam pertandingan. Okay, tak ada sama kita akan juga dapat kenalan baru, player-player semua yang berserata Malaysia. Siapa mungkin kita pergi mana-mana jumpa dia. So daripada kita jumpa saja, baik kita sambil-sambil kenal dengan dia dan kita bertukar-tukar pendapat supaya benda tu kita dapat benda tu yang kita boleh ada buah-buah minda yang kita boleh share lah dengan orang-orang lain kan. Okay, sebab ilmu tu luas, sangat luas. Okay, pada 2019, okay, rasa 2019 adalah
paling banyak saya join lah kot. Yang lain-lain semua actually ada lagi, cuma saya tak ingat lah event apa. So kita ada yang Singapore, kita ada Penang, PIRC, RBTX ada, IUM ada, Johor Robotic Challenge ada, MRC ada. Okay, then lepas tu negara kita dilanda dengan COVID. Okay, so tapi dalam masa sama tu pun ada juga event tau. 2020 saya dapat join satu je. Iaitu Carnival Digital Indra Mahkota dekat Pahang. Itu pun orang kata jemputan lah. Maksudnya dia orang jemput direct. Kita datang. So Alhamdulillah lah kita datang tu kita just nak memeriahkan lagi event lah supaya ya kita ramai ada kenalan kat sana. So kita nak berjumpa dengan dia orang. Sambil tu kita nak share lah something benda kan. So kita pun kenal orang. Silap nanti dah tua nanti kau rupanya. So baru nak kenal time tua kan. Okay, so itu sedikit sebanyak pengalaman saya yang yang menceburi dalam bidang robotik ni lah. Okay, so inilah sejarah kit yang telah saya hasilkan. Okay, di sebelah kiri ni anda boleh lihat yang macam tayar kuning ni lah. Okay, so tayar kuning ni adalah lebih pada kita buat pada kit lah, kit robotik kit yang mana ini adalah sesuai untuk pembelajaran pada peringkat awal lah. Macam budak-budak baru nak belajar, budak form 1 baru nak try, nak masuk sumo lah semua kan. So kita galakkan dia pergi kepada asas pembelajaran. Maknanya fundamental tu penting untuk dia tahu bagaimana robot sumo yang orang kata yang tengok power tu, macam mana dia boleh sampai ke tahap tu. Dia tak semestinya daripada awal terus lompat ke atas. So, tak boleh. Dia kena daripada awal sebab dia kena tahu macam mana asas benda tu terjadi dan baru dia nampak benda yang dia boleh upgrade daripada satu barang tu ke satu barang yang lebih baik. Macam tu. Okay, then tengok pada bahagian tengah ni pula. Okay, ini adalah robot sumo. Kalau tengok yang tengah atas sekali tu, itulah robot sumo yang first kali saya buat yang berkaitan 1 kilo lah. So robot 1 kilo ni dia menggunakan belting lah. So kita buat macam 4-wheel drive. Okay, tapi benda tu kita akan nampak dia punya pergerakan ataupun masalah yang dihadapi ketika robot tu nak beraksi lah kan. So kita dah come out, kita dah upgrade dan juga kita update. So benda tu semua kita update lah, maksudnya berkaitan dengan tayar ke, dengan motor ke semua kita akan tukar lah benda tu. Sampailah kita gunakan tayar silikon dan kita juga daripada situ kita try buat yang jenis orang kata apa, yang jenis advance supaya dapat beraksi dengan cemerlang lah. So kalau tengok kat sini pun ada juga, bukan kata satu, bukan kata dua, saya rasa banyak sangat. Kadang-kadang dah design sampailah kita dah ubah lagi sampailah kita rasa puas. Tapi sebenarnya tak puas lagi, tu pun nak ubah lagi sebenarnya. Okay, dan kalau anda tengok paling latest yang 1 kilo adalah yang di sebelah kanan bawah sekali. Okay, so anda tengok yang warna hitam tu, okay, itulah yang latest sekali, yang mana robot ni dia menggunakan 5 sensor dan juga dia punya body dia ada aluminium. Maknanya dia separa aluminium dan juga ada separa apa kita panggil 3D print. Okay, so kat situ kita dah try kacukkan dia lah. Maksudnya sebelum ni kalau kita buat mungkin 3D print je penuh. Tapi sekarang kita dah kacukkan dia supaya dia lebih tahan lah, macam tu lah. Okay, so ini lah kit-kit yang kita dah hasilkan dan kit-kit yang telah kita jual lah maksudnya. Sebab ni pun ada juga atas permintaan, ada juga kita buat sebab ada event. Okay. Okay, so kita tunjuk, okay, ada produk baru. Okay, so kita sebenarnya kita nak tunjuk something benda. Kita ada produk baru yang mana kita nak share kepada anda semua, yang mana menonton sekarang ni semua, kita nak share kepada anda produk yang kita hasilkan ni untuk pembelajaran dan juga siapa-siapa yang baru nak terima bukan baru nak terima, baru nak belajar atau baru nak tahu apa robot tu sumo, apa robot tu boleh buat, apa dan macam mana robot tu sumo beraksi lah. Okay, so kita saya rasa ada video yang kita nak share. Okay, so kita playkan dulu video.
Okey, baik. Okey, so terima kasih sebab tengok video tu sampai habis. Okey, so sekarang ni dah nampak kan kita menghasilkan satu robot ataupun kita panggil dia Edu Sumo Kit version 2. Okey, so kenapa version 2? Okey, dia ada version 1 lah, maksudnya yang mungkin anda tengok tadi robot yang kita dah hasilkan tadi tu, itu robot-robot yang kita kata yang kita dah upgrade supaya dia lebih ke arah yang lebih baik lah. Okey. Okey, so saya cerita sedikit berkenaan dengan okey, ini ada yang kita panggil inilah kotak dia. Okey, so dia dalam satu kotak yang mungkin anda boleh tengoklah kat sini kotak dia. Okey, so robot ni kita datangkan dengan konsep DIY. Okey, kenapa DIY? Sebab kita nak latih ataupun nak berikan pendedahan kepada mungkin anak anda ataupun pelajar berkenaan cara memasang satu benda, bagaimana dia orang nak pegang skru kadang takut dia orang tak kenal skru tu apa. Kita nak bagi tahu cara gunakan screwdriver, bagaimana dia orang nak ikut arahan bagai untuk apa? Untuk step by step dia supaya penghasilan tu merujuk kepada suatu hasil yang betul lah. Kalau dia pasang salah, jadilah lain bentuk lain. Okay, so proses penghasilan ni ada 3 fasa yang perlu yang akan dipelajari lah maksudnya. So pertama sekali adalah pemasangan robot. Okay, kalau anda tengok dalam skrin ni, kita ada bagi dah apa barang-barang yang telah dipecahkan. Okay, inilah barang-barang yang akan diterima dan perlu dipasang dan menjadikan dia satu biji robot sumo. Okay, so anda boleh nampak daripada barang-barang tu, daripada barang-barang kecil, skru-skru semua tu, maka terhasillah satu biji robot sumo yang kita panggil kit lah, kit satu robot set. Okay. Okay, dan dia akan pergi ke fasa yang kedua iaitu programming robot. Okay, so programming ni mungkin bagi setengah orang agak susah nak faham. Mungkin dengar je pakai kaitan dengan programming, semua rasa macam pening kepala. Okay, so benda tu sebenarnya anda tak perlu risau. Sebab apa? Sebab kita dah buatkan satu programming block ataupun programming khas yang berkaitan dengan robot sumo dan kita akan ajarkan bagaimana cara untuk menghasilkan satu blok. Okay, so untuk menghasilkan blok tu anda perlukan pemahaman asas lah. Yang asas memang kita tak boleh lari. Memang asas programming anda akan tahu jugalah. Okay, tapi anda perlu tahu iaitu kita panggil flow chart. Okay, flow chart ini bermaksud macam rangka lah. Rangka sebelum kita nak buat satu programming. Macam kita buat karangan bahasa Melayu lah juga. Kita kena buat rangka-rangka dulu, isi-isi dulu. Lepas tu barulah kita boleh buat satu karangan yang panjang. Okay. Okay, dan kemudian dia akan masuk ke fasa 3 ataupun proses 3 iaitu robot test ataupun tuning. Okay. So robot test tuning ni dia memerlukan masa jugalah sebab dia bukan kata pasang terus apa kata apa terus menjadilah maksudnya. Sebab dia ada mungkin faktor-faktor lain yang mungkin kita kena adjust macam sensor, mungkin tayar dia kena ketat ke, mungkin kedudukan sensor terbalik ke, mungkin kedudukan wire tertukar ke. Okay, so semua benda tu main peranan yang mana faktor-faktor semua tu akan buatkan satu seseorang tu akan belajar bagaimana robot semua tu terhasil. Dia tak ada kata kita beli seketul lepas tu main saja. Kalau macam tu bagi saya anda sebenarnya tak menggalakkan pembelajaran kepada budak-budak lah sebab dia macam pergi event silap dia tekan button je. Lepas tu dia menang. Mungkin lah macam tu. Tapi dari segi behind of the story tu, tapi dia tak dapat apa benda-benda yang kita kata yang benda yang tak boleh dapat secara percuma. Ataupun benda tu kena dapat kena melalui proses pembelajaran berperingkat. So benda-benda tu semua sangat penting lah untuk seseorang supaya dia dapat asah dia punya pemikiran lah. Okay, dan daripada hasil tu kita akan buat tuning semua tu dan sampailah ke tahap yang robot tu stabil dan untuk diguna pakai. Okay, okay jelas ya. Okay, so siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya je, drop dekat komen. Okay, komponen yang digunakan ya. Okay, terima kasih Puan Faizah. Okay, so kalau Puan boleh nampak dekat dalam skrin tu ada satu kita kata uh,
komponen-komponen yang diberikan lah. Okay, so contohnya dari segi microcontroller kita menggunakan Arduino dan juga dia punya board apa ni driver dia. So kita ada custom shield ataupun custom driver. Okay, dan menggunakan sensor-sensor lah. Kita ada sensor baru sebenarnya. Okay, so sensor baru ni dia kira sesuai untuk anda gunakan dan sesuai untuk anda pasang dekat robot lah. So kita pun akan riliskan sensor ni sebab sekarang kita tak boleh riliskan sebab kita hanya hanya ready stock kan untuk kit-kit saja. Tak ready lagi untuk dijual asing. Okay. Dan motor yang kita gunakan kalau boleh nampak kita menggunakan motor yang warna kuning. TT motor tu. Okay. So actually motor tu sebenarnya dah sesuai lah kita kata dah motor tahap yang kata boleh digunakan untuk robot sumo. So kita tak perlu robot-robot yang terlalu advance sangat sampai kena beli benda tu sampai beratus-ratus sampai apa kata mahal lah senang cerita. So bila motor mahal tapi faktor-faktor lain dia mungkin tak berapa nak sesuai lagi. Tapi motor kuning ni sebenarnya dah cukup sesuai. Tapi siapa yang mungkin ada tahu yang ada motor kuning ni ada dia punya upgrade lagi kan. Okay, so kalau motor yang ada upgrade tu anda boleh tukar just swipe je untuk anda tengok dia punya fungsi ataupun kelebihan dia bila anda upgrade. Itulah proses pembelajaran yang kita nak seseorang tu belajar lah. Okay, selain tu kita gunakan bateri, kita gunakan 7.4 volt. Okay, so 7.4 volt tu siapa yang nak upgrade ke 11 volt pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, then yang ini saya tunjuk frame dia. Frame dia. Anda akan nampak frame dia ada satu macam warna gold kan. Okay, warna gold tu actually dia 3D print. Itu adalah bahagian depan dia. Kita panggil weapon ataupun wedge yang mana kita gunakan untuk sodok lawan. Okay, so sodok lawan tu maknanya kita memang tak perlu pasang pisau, tak apalah sebab kita kalau nak pasang pisau pun boleh je, tak ada masalah. Cuma kalau untuk budak-budak kita akan buatkan benda ni lebih sesuai lah dan mesra budak lah supaya tak ada berlaku apa-apa masalah ataupun kecederaan lah. Okay, dan juga tayar ya. Okay, saya nampak ada orang tanya pasal tayar tu. Okay, so tayar ni kita boleh kata tayar special. Okay, so tayar ni kalau anda nak tahu lebih detail anda kena pegang dulu lah. Mana nak pegang anda kena ada satu set dulu lah. Okay, so tayar ni kita ubah dia. Mungkin biasa anda nampak tayar dia yang macam getah tu kan. Okay, tapi yang ni tayar ni adalah tayar silikon. So tayar silikon ni, okay, nanti saya tunjuk lah nanti gambar yang lebih dekat. Okay, dan juga body dia kita menggunakan akrilik. So kita tak susah lah untuk kita nak gabung dia sebab kita dah letak dia punya lubang-lubang dengan kedudukan yang betul. So kita ajar cara kita nak pasang dan kedudukan dia kena ikut lah supaya benda tu tak ada berlaku kerosakan lah. Okay. Okay, why? Kenapa kami buat benda ni? Okay, so biasalah kita kalau nak buat satu benda pun kita upgrade pun sebab ada bersebab jugalah. Tak ada kita buat sesaja kan. Okay, so sebab utama yang saya nak buat adalah merujuk kepada version yang pertama. Saya nampak benda tu boleh untuk dipelajari tetapi ada orang kata limitation awal. Maksudnya awal-awal lagi dah ada limitation dia. So dekat situ kita dah nampak orang kata kekurangan dia lah sebelum ke fasa-fasa tertentu. Macam saya kata sebelum ni lah. So kita nak buat benda tu yang sesuai untuk pembelajaran awal lah supaya siapa-siapa yang mungkin nak baru tahu pasal robot sumo ni, mungkin dia boleh gunakan kit ni untuk belajar sebelum dia nak ke arah yang lebih advance lah. So kalau anda nak tahu robot-robot yang advance, bila dah sebut advance tu, harga pun advance juga. Macam tu lah. Okay, dan juga kita nak sesuaikan dengan pertandingan robot sumo online. Okay, mungkin anda tahu sekarang ni normal baru. So kita semua dah kena join event-event yang semua tu pun semua dah secara online kan. Okay, so robot yang kita hasilkan ni sesuai untuk pertandingan online sebab dia tak perlu kena sparring ataupun kena lawan dengan pihak lawan. Okay, so komponen-komponen yang kita pakai ni sesuai dan tidak tak ada efek lah. Maksudnya kita tak ada melawan dengan orang, so kita boleh jaga robot kita dengan baik lah. Okay, dan seterusnya adalah proses pembelajaran yang lebih mudah lah. Okay, so bila proses pembelajaran tu lebih mudah, kita nak lebih mudahkan budak untuk belajar ataupun memahami asas-asas sebelum dia orang ke level-level yang lebih tinggi lah. Sebab macam sekarang ni sekolah-sekolah pun kita dah tahu dia dah kena belajar macam
coding semua tu kan. Okay, so kita nak ajar hard code terus, mungkin proses tu sangat peningkan budak-budak. So benda tu mungkin tak sesuai lagi dengan level orang. So kita buatkan satu proses pelajaran yang lebih mudah, iaitu dengan programming block lah. So kita akan ajar fundamental ataupun asas daripada awal, bagaimana daripada step by step supaya dia orang memahami cara untuk menghasilkan coding lah. Okey, dan juga yang terakhir ni adalah fungsi yang memang kita nak terap daripada dulu lagi, iaitu fungsi penuh seperti model advance. Okey, so kalau nak tahu model advance, selalunya dia orang akan pakai 5 biji sensor. Maksudnya daripada pandangan robot tu dia ada 3 bahagian depan, maksudnya tengah, penjuru kiri kanan, bertengah, 45 degree kiri dan kanan, dan juga 90 degree kiri dan kanan. Okey, maksudnya dia boleh cover lebih kurang 180 degree untuk pergerakan lah. Maksudnya sekiranya ada robot sebelah kanan dia boleh pergi belah kanan. Kalau dia ada belah kiri sikit, dia akan adjust ke kiri sikit. Macam tu lah. Okey, so kalau anda nampak sebelah kiri ni adalah bawah ni adalah RBTX PetroSign. Okey, yang ini saya mungkin nak share kepada siapa yang mungkin belum tahu lagi. Okey, PetroSign ada anjurkan satu RBTX challenge. Okey, di mana event ni dibuat secara total online. Tak ada jumpa-jumpa, tak ada fizikal lah. Sebab kita nak benda ni kita tak nak ada penyebaran COVID semua tu lah. So bila event ni dibuat dan anda boleh register lah. Maksudnya siapa yang mungkin baru lagi nak tahu, mungkin anda boleh pergi ke website dia petrosign.com.my. Anda boleh pergi tengok dan boleh tengok bahagian RBTX. Kat situ dia punya detail dah ada dalam tu lah. Ada banyak kategori yang dipertandingkan seperti line follow, robot sumo dan juga innovation. So salah satu pertandingan tu boleh merujuk kepada robot kit yang kita tunjuk tadi tu lah. Robot sumo Edu Sumo Kit version 2. Okay. So kalau anda berminat benda ni, anda perlu daftar sebelum 15 September. Okay, tapi fasa-fasa dia adalah fasa pendaftaran. Anda dah kena submit video. Maksudnya anda kena ada task yang pertama lah, supaya task yang anda buat ni memenuhi dan juga anda layak untuk menyertai ke bahagian peringkat seterusnya lah. Sebab dia ada 3 peringkat. Yang saya ingat adalah virtual dan grand final. Okay, semua tu virtual je. Okay, so kalau anda berminat untuk join semua yang berkaitan dengan event robot RBTX ni, memang sangat sesuai lah. Memang kita buat khas untuk robot semua ni. Okay. Okay, ini adalah set lah yang kita berikan lah. Mungkin tadi ada orang tanya barang komponen-komponen yang digunakan. Okay, so inilah view barang-barang yang kita berikan lah. Kita ada dia punya board, dia punya sensor, dia punya bateri, dia punya motor, dia punya tayar, dia punya frame dan semua skru kecil-kecil tu semua kita berikan lah. Sampai spanner pun kita bagi sekali. So anda memang tak perlukan bantuan ataupun peralatan lebihan lah. Tapi sekiranya anda perlukan untuk simpanan sendiri, itu tak ada masalah lah. Tapi sekiranya anda beli benda ni, tak perlu dah benda-benda macam spanner ke, screwdriver ke, kita bekalkan semua. Okay. Okay, ini adalah bahagian fasa yang kita panggil fasa program robot lah. Okay, so inilah contoh kita panggil proses untuk programkan robot. Okay, mana kita akan ajar berkenaan dengan flowchart. Okay, flowchart ni memang penting lah sebab macam kita nak tahu rangka-rangka sebelum kita nak hasilkan dia. So, daripada flowchart yang kita buat tu, kita akan transform pergi ke kita panggil block. Okay, so sebelah kanan ni adalah block. Maknanya dia kena create block ataupun tarik lah blok-blok yang digunakan supaya bila blok yang betul kita panggil tu akan menghasilkan satu benda yang betul lah. Sekiranya sensor sebelah kiri detect, bermakna apa dia punya action dia. Macam tu. Okay. Okay, seterusnya adalah flowchart yang lebih lagi lah. Maksudnya kita akan ajar step by step supaya kita tak terus kedebuk terus. Kalau kita buat kedebuk terus, kemungkinan benda-benda yang awal-awal lagi kita dah salah. Bila dah salah, benda tu akan membuatkan robot kita pun bergerak dengan tak betul lah. Okay, so inilah contoh full lah. Kita panggil full untuk auto sumo. Di mana ini adalah proses flowchart yang saya buat sendiri. Kalau ada salah mungkin boleh betulkan. Tapi ini saya buat mengikut apa yang saya faham lah. Okay, so inilah flowchart yang mana kita kena panggil blok-blok tu mengikut
susunan dan kita kena buat arahan tu semua mengikut apa yang ditetapkan lah. Okay, so sebelah kanan ni sebenarnya actually dia panjang lagi blok dia ke bawah lagi. So kalau anda nak belajar, boleh belajar. Siapa nak belajar saja pun boleh belajar. Okay. So blok-blok ni semua memang sangat sesuai untuk siapa yang nak baru belajar lah. Macam kata budak-budak mungkin baru nak tahu apa itu Arduino, apa itu robot sumo. So blok ni kita akan berikan penerangan supaya budak-budak faham lah bagaimana cara untuk menghasilkan ataupun membuatkan pergerakan mengikut sensor ataupun input-input yang diberikan lah. Okey. Okey, kalau ada apa-apa soalan tanya je. Okey. Okey, macam okey, saya promote sikitlah. Okey, ini daripada Mr. Koh. Okey, Koh Seng Yao. Okey, so nanti kan dia orang ada buat pertandingan The Grand Sumo 4.0 IoT. Okey. Nampak robot sumo dia orang ni IoT lagi. So robot sumo kita ni pun akan digunakan pakai oleh dia orang. So thank you Mr. Koh. So sebab gunakan kita punya robot sumo ni. Okey, tapi dia orang transform daripada auto ataupun AC ni jadi pada IoT sumo. Menarik kan? So siapa yang nak join tu boleh join pada saya rasa bulan 9 ke bulan 10 macam tu lah dia orang kata. So nantikanlah sebab benda tu memang seronok lah. Saya nampak fun lah benda tu sebab kita event tu lagilah dia tak perlukan robot. Dia sebab dia IoT so dia kena boleh control daripada jauh lah. Okay, so nanti apa-apa Mr. Koh akan update. So kita pun akan sharekan juga untuk siapa-siapa yang nak tahulah. Okay, so terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih cikgu Afiq. Kita pun dah lama sebenarnya nak keluarkan robot semua ni. Tapi itulah kita pun sebab kadang bila robot tu orang kata apa, kita sendiri buat kita rasa nampak ada kekurangan kat dia. So kita pun rasa macam segan nak keluar. So sekarang ni bila kita dah ready betul-betul nak keluar baru kita keluarkan dia. Okay. So ini adalah robot view lah. Maksudnya robot view untuk robot yang kita tunjuk tu. Okay. So ini adalah selepas kita dah pasang lah. Okay. So ini adalah auto sumo 45 sensor. Okay. Anda tengok sebelah kiri ni. Okay. Dia ada satu kita panggil custom wedge. Yang ni kita 3D print. Mana dia punya depan tu dia macam bucu sikit lah. So maknanya kalau kita ada penolakan suatu benda, so dia akan sodok daripada bawah sikit. So membuatkan robot tu untuk mudah untuk tolak objek lah. Okay, dan juga kita menggunakan acrylic body. Okay, acrylic body ni memang kita dah laser cut semua. Okay, dan bahagian tayar. Okay, anda menampak, tayar belakang tu kita gunakan 3D printer lah. Maksudnya kita print guna 3D wheel, 3D printer. So menjadikan satu 3D wheel dan kita menggunakan silikon tayar. Okay, so tayar silikon ni memang sangat bantulah sebab tayar silikon ni akan buatkan robot akan grip ataupun friction tayar tu dengan dia punya track dia ataupun game feel dia lebih kuat. So robot tak akan terlajak, robot tak adalah kata jalan apa macam slip macam slip ke, so tak ada benda tu. So dia akan kurang lah. Okay, dan sebelah kanan itulah kedudukan sensor. So kat sini kita ada 5 sensor opponent ataupun kita panggil opponent sensor yang jarak dia boleh detect lebih kurang 20 ke 40. Actually dia boleh lebih lagi. Tapi bila lebih-lebih ni dia ada macam kata beam dia yang akan buatkan dia mudah terganggu. Tapi 20 hingga 40 tu kita dah try so far tak ada masalah apa dan dia boleh mengikut arahan lah maksudnya. Okay, so ini bahagian bawah. Okay, so bahagian bawah ni anda akan nampak ada, sorry maaf ada typo Okay, itu bukan 5 edge sensor tapi 2 edge sensor. Okay, so 2 sensor ni digunakan untuk indicate ataupun memastikan robot dalam track dia lah supaya robot tu tak adalah terkeluar kan. So bila dia dekat dalam ring warna hitam dia akan bergerak, tapi bila jumpa warna putih dia akan undur sebab dia dah melebihi dia punya orang kata line dia. Okay, dan kita gunakan bateri 7.4 volt. Okay, bateri ni kita kata bateri yang sebab yang ni kit kan, so kita tak nak bagi yang bateri-bateri yang yang terlalu advance sangat. Sebab kalau ada bateri advance kita boleh pakai bateri lipo. Tapi kita nak kata kerosakan tu sangat tinggi lah bila mungkin ada budak-budak yang tak mahir lagi untuk gunakan bateri tu, dia boleh buatkan robot tu dia punya board terbakar. Okay, tapi kalau kita gunakan 7.4 volt ni kira possibility dia nak terbalik tu agak kurang lah sebenarnya. Benda tu besar tu dan
benda tu senang untuk dia orang faham lah. Okey, dan juga kita ada balancing weight. Okey, balancing weight ni mungkin siapa yang mungkin baru lagi kan. Okey, so balancing weight ni sebenarnya dia ambil ilham daripada kenalan saya lah, daripada cikgu, daripada sekolah sakti. Saya sebutlah nama dia orang kan. Tak apa. So sekolah sakti adalah dia punya dia punya budak dan ayah dia. Ayah dia tunjuk benda ni. So bila dia orang nampak dia orang pakai benda ni, orang kata, wah, lagi mudah lah kalau ada benda ni. Sebab setiap biji-biji tu dia ada dia punya berat-berat dia. So maknanya kalau kita nak tune kita punya berat, kita boleh letak dekat mana-mana kawasan yang kita rasa sesuai untuk kita nak update. So dekat situ kita nampak lah kita boleh ubah kedudukan robot kita ataupun kita boleh penambahbaikan robot kita dari segi dia punya center of gravity lah. Okay. Okay, ada soalan daripada Puan Faizah, ada bengkel. Okay, so bengkel kita tak buat bengkel sebab kita sekarang ni kita fokus kepada penjualan dan juga kita buat apa kita panggil? Bila anda beli ataupun anda miliki, anda akan diberikan video-video yang berkaitan pembelajaran. Maksudnya kita akan bagi video A sampai Z yang itulah maksudnya kan. Maksudnya macam tu. So sebab kita akan berikan dan anda boleh tonton sambil buat. Sebab benda tu dia macam setiap orang ada masa-masa tertentu kan. Kami pun ada masa-masa tertentu. So dengan menggunakan video-video yang kita bagi tu membuatkan budak-budak boleh mengikut masa dia orang. Tak perlu dia orang nak kejar-kejar untuk buat. Tapi dia orang ada video guide yang kita dah berikan dan dia orang boleh follow je daripada situ. Okey. Okey, dan sebelah kanan kita ada dia punya bahagian sisi belakang. Okey, kita ada custom shield. Okey, so motor driver ni sesuai untuk robot sumo dan juga line follow lah. Kita buat benda tu supaya universal. Okey, dan menggunakan Arduino Uno. Okey, so ada battery holder. So Arduino Uno ni mungkin ramai dah familiar lah sebab benda ni memang semua orang dah pakai benda tu. Okay. So kita akan pergi ke tengok video demo dia. Maksudnya daripada hasil yang kita dah buat tu, kita try tengok dia punya pergerakan semualah. Okay, so sama-sama kita saksikan. Okey, baik. Terima kasih kerana menonton. Okey, so itulah video-video yang kita compilekan dengan menggunakan robot sumo kit ni dengan buat task yang seperti dalam RBTS lah. So kita gunakan okey, minta maaf kejap Okey, so robot sumo tu kita dah train supaya dia melengkapkan task lah dengan menolak kotak-kotak ataupun cube lah. Okey. So daripada situ juga kita ada dua ataupun kita panggil RC. Okay, so siapa yang biasa gunakan ataupun nak buat satu robot tu menggerak mengikut dia punya kita panggil apa, kita nak control robot lah maksudnya. Mungkin nak main auto mungkin agak masalah, tapi untuk
belajar dari segi cara nak kawal motor, cara nak kawalkan dia punya pergerakan, semua tu tak ada masalah. Dia boleh belajar dengan menggunakan robot ataupun Bluetooth dan menggunakan handphone untuk mengawalnya. Okay, so inilah robot view. Okay, untuk maklumat anda, kita bekalkan robot kit ni berserta dengan Sumo Game Feel. Okay, so Sumo Game Feel dengan saiz lebih kurang 3 kaki kali 3 kaki. Okay. Okay, kejap Okay, so kita bekalkan robot sumo ni dengan 3 kaki kali 3 kaki sumo game field dengan material tarpaulin. So kita boleh gunakan robot ni untuk buat latihan lah. Okay, cuma kalau siapa yang berminat untuk join dengan RBTX Petrosign, anda perlu print juga dia punya track yang sama spek dengan RBTX. Bermakna anda tak boleh gunakan track ni untuk diguna pakai pada event pertandingan RBTX. Cuma anda boleh gunakan ini untuk pembelajaran peringkat awal lah sebelum anda print yang baru lah, macam tu lah. Okay, so benda ni anda dapat sekali dengan game feel lah. Okay. Okay, so itu berkenaan dengan apa yang saya nak share lah. So sekiranya siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanya. Sebab kita dah ke penghujung live lah sebenarnya. Okay, so daripada sini mungkin ada yang tanya pasal harga. Sebab kita pun tak tunjuk harga lagi kan. Okay, so daripada sini kita akan tunjukkan dia punya lebih detail lah. Okay, so siapa yang berminat benda ni semua, kita akan buatkan satu group dan juga kita akan berikan update yang secara konsisten lah supaya kita nak setiap kali ada benda ataupun satu benda yang kita boleh tambah baik, kita akan update dan kita akan guide semua supaya semua orang dapat hasilkan robot dan bergerak mengikut apa yang dibuat lah. Okay. Okay, so inilah kita punya offer sebenarnya. Okay, so kalau ikutkan kita nak bagi special offer untuk 10 set sahaja. Iaitu Edu Sumo Kit version 2 yang mana harga normal price dia adalah RM330. Okay, so kenapa harga RM330? Okay, anda boleh nilai lah dia punya barang dia. Sebab dia ada sensor sampai 5 biji sensor. Yang mana saya rasa kalau sumo yang ada 5 biji sensor tak akan dapat sampai banyak macam ni lah. Sebab sensor dia pun satu biji lebih kurang dalam 25 ke 30 ringgit. So benda tu memang kita kata kos kat sensor tu pun dah mahal. Okay, so dengan harga offer kita berikan pada 10 set saja iaitu RM230. Ke siapa-siapa yang nak order, kita buka open order supaya kita dapatkan 10 set yang pertama tu. Siapa yang cepat dia dapat lah. Okay. So set ni di-include dengan DIY Sumo Kit lah yang macam kita tengok dekat skrin atas kanan ni. Barang-barang yang ada dalam tu. Dan juga ada charger sebenarnya walaupun tak ada dalam gambar ni. Dan juga kita ada manual template. Dan kita akan berikan link video-video guide untuk tutorial A sampai Z lah. Okay, dan disertakan sekali dengan Sumo Game Feel. Okay, dan anda perlu tahu promosi ni kita hanya buka hanya 1 hari saja. Bermakna daripada sekarang kita buat open sehingga esok 11.59 iaitu 9 Ogos lah. So siapa yang nak order mungkin kena order dengan segeralah supaya kalau cukup 10 kita lock. Sebab kalau siapa yang lambat tu nasib lah sebenarnya. Sebab bila kita dah lebih 10 tu kita akan pergi ke normal price balik. Okay, macam tu. Okay, so anda jangan risau. Tayar dia kita gunakan tayar silikon yang kita buat khas untuk robot sumo ni lah. Yang mana walaupun dia pakai tayar motor kuning tapi tayar dia yang buatkan dia punya struktur robot sumo tu lebih cengkam. Dan insyaAllah benda ni tak ada masalah. Dan juga dia sangat senang dan affordable lah. Okay, so size hasil daripada size tu kita boleh anggaran lebih kurang 15 cm kali 15 cm. Mana sesuai untuk pertandingan apa-apa pertandingan. Dan anda juga boleh beritahu je kalau anda nak beli bila-bila masa anda boleh juga dapatkan di Shopee kami. Tapi mungkin kat Shopee anda akan dapat harga ni lah, harga normal lah. Tapi kalau kita nak harga special offer, anda kena order secara manual lah. So, okay, anda boleh contact saya ataupun anda boleh pergi PM dekat kita punya page Mechabotic Electronic. Okay, so inilah barang-barang yang apa yang akan anda dapat.
Mungkin kecuali dalam track dalam ni saya tak letakkan track dia lah sebab track dia besar. So saya boleh just bagi tahu dia ada track sekali macam tu. Okey. Okey, so ini sama juga kita buat promosi. So harga asal dia 330 dan sekarang adalah harga pengenalan lah. So sampailah esok malam 11.59 kita akan tutup. Maksudnya kalau ada pembelian lebih 10 kita akan tutup, ataupun kalau tak sampai esok, tak sampai 10 kita akan tutup pukul 11.59. Macam tu. Dan pergi kepada harga biasalah. Okey. Okey, so itu saya rasa itu saja daripada saya berkenaan dengan perkongsian saya lah mengenai robot sumo. Okey, perlu anda ingat perlu anda ingat yang ini adalah part 1. Okey, bermakna part 1 ni uh, ada lagi banyak part lagi. So coming soon kita adalah ada lagi kita nak buat pengenalan ataupun sharing berkenaan dengan technical part ataupun technical punya robot lah, daripada segi hardware robot macam mana sesuai kalau kita nak bina robot sendiri, macam mana dia punya hardware dia. Okay, dari segi elektronik, macam mana elektronik dia. So apa yang sesuai untuk elektronik dia. Tak adalah kita nak buat tak ada kita nak beli barang dulu baru kita nak try. So benda tu mungkin anda boleh kurangkan lagi segi cost untuk anda R&D. Dan juga programming. Okay, so kat programming ni sebenarnya anda perlu faham asas dia sebab kita akan ajar bagaimana cara untuk flow dia, flow chart dia. Flow chart tu sangat penting sebab bila flow chart tu dia mudah dipahami, anda akan buat benda tu dengan mudah lah sebab anda dah ada satu guidance ataupun satu rangka-rangka yang anda dah buat, anda hanya follow saja yang apa yang anda buat tu lah. Okey, dan kemudian kita ada teknik dia. Okey, teknik dan pergerakan. Okey, ini mungkin saya rasa mungkin ramai yang ada yang dah tahu, tapi ada mungkin yang tak tahu. Siapa yang mungkin rasa yang mungkin awal lagi dalam bidang robot sumo ni, sorry, dalam ni lah, dalam game robot sumo ni, mungkin teknik-teknik ni sangat membantu untuk anda sebab kadang mungkin anda tengok robot yang bila lawan dia sampai ke tahap apa macam kita kata biar betul dia boleh buat macam tu. So ada teknik-teknik yang kita nak share untuk anda, macam contoh seperti slope, half moon, turn fast U-turn ke semua tu. So kita akan ajar macam mana untuk teknik-teknik anda buat supaya benda tu sesuai untuk anda kawal dan buatkan benda tu akan menjimatkan masa dan buatkan benda tu akan kita panggil kalau lawan one by one, anda akan robot yang paling cepat untuk bertindak daripada lawan. Okay, macam tu. Okay, so jangan lupa nantikan kita punya next punya nanti coming soon untuk part 2 yang mana saya akan share macam ni juga lebih kurang mungkin dan sesi malam juga sebab kita gunakan sesi malam untuk sharing yang mungkin sesantai, mungkin daripada siapa-siapa family yang kat rumah mungkin sambil duduk-duduk rehat ke boleh dengar apa kita punya sharing. So kita akan share lebih detail berkenaan dengan robot sumo akan datang. Okay, so sekiranya ada apa-apa soalan boleh drop ataupun okay, saya tengok ada soalan. Okay, kalau Cikgu Afiq kos, okay, sudah bagi tahu kos. Okay, malam ni ada promosi tak yang adil? Okay, so kita tak ada bagi siapa yang adil lah. Kita open je. Siapa yang tengok sekarang ni mungkin anda dah nampak promosi dia. So anda kena ni lah, boleh apa, cepat-cepat lah daripada orang yang baru nak tengok. Sebab benda ni recorded, boleh jadi recorded. So bila dia baru nak tengok, lepas tu barulah dia nak beli. Mungkin waktu tu dah habis ataupun dah stok dah. Kata apa? Stok kita dah hanya bekalkan untuk promosi ni hanya 10 je. So mungkin kalau anda lambat, anda mungkin anda terlambat lah. Okay. Okay, itu saja daripada saya. Okay, cikgu. Oh, cikgu Reza lock satu set. Okay, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, so nanti cikgu PM kami untuk confirmkan balik semua. Nanti saya akan sharekan dia punya detail. Okay. So, kalau tak ada apa, saya nak tutup saya punya sharing malam ni. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh drop je komen ataupun PM kami personal ke ataupun apa-apa medium yang anda boleh capai. So jangan malu untuk tanya sebab kita memang seronok untuk berkongsi sebenarnya. Kita akan share apa benda yang kita tahu. Sebab ada orang mungkin dia segan nak tanya tapi kita open je kalau nak tanya pasal cara method ke ataupun cara benda-benda yang sesuai, tapi janganlah tanya rahsia-rahsia yang kita rasa macam kalau kita share benda ni habis lah
kacau lah periuk nasi kita orang. So jangan tanya benda-benda macam tu. Cuma tanya benda-benda yang mungkin general, yang berkaitan dengan taktik ke, teknik ke, strategi ke, ataupun idea-idea penambahbaikan ke. Itu tak ada masalah. Kita boleh sharekan dia. Nak apa-apa kita orang akan try bagi yang terbaik lah. Okay, so itu saja daripada saya. Saya akan pass balik pada ni untuk kita tutupkan kita punya meeting. So saya pass pada Encik Rizwan untuk sesi gulungkan live ni. So saya ucapkan selamat berjaya semua, dan sekiranya ada apa salah silap, saya minta maaf. Sekiranya ada kekurangan dalam live ni, saya minta untuk anda mungkin sharekan feedback untuk saya dan juga tim untuk tambah baik. Okay, so tak ada apa-apa, saya akan tamatkan. So sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih pada Abang Amy kita atas banyak ilmu yang diberikan. Oleh itu, tamatlah sesi live bersama geng robot kita pada malam ini. Di sini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada viewers yang tonton live kita daripada awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, bolehlah PM atau komen di bawah. So, admin kita akan berusaha membalas pertanyaan anda dengan secepat mungkin. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe page ini untuk info lanjut mengenai live kami pada masa akan datang. Okay, jumpa lagi pada sesi live yang akan datang. Dengan ini saya Rizwan sebagai host anda malam ini mengundur diri. Assalamualaikum dan selamat malam.